Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Miro Horror. Dan pada penonton yang first time tengok, selamat datang. Pada video kali ni saya nak ceritakan dua kisah seram. Kisah pertama tentang hantu gunung, dan kisah kedua adalah kisah seram patung mannequin. Let's go. Kisah seram pertama terjadi pada tahun 1998 ataupun lebih tepat dia bulan 3 Mac 1998. Satu keluarga telah bercuti di kawasan pegunungan Dakeng di negara Taiwan. Gunung Dakeng ni dia terletak di daerah Taichung di Taiwan, iaitu kawasan yang pendalaman lah. Apabila keluarga ni dia bercuti kat situ, dia orang ni seronok lah. Seronok, semua orang happy. Dan diorang juga ada rakam video sepanjang bercuti dekat sana lah. Daripada tempat penginapan, sampailah diorang sampai dekat hiking trail, dekat tempat mendaki tu, dekat gunung tu. Jadi semua bermula dengan normal lah, tak ada apa yang pelik, tak ada apa yang menakutkan. Tapi bila diorang dah balik, tak lama lepas tu lah, tak lama diorang bercuti kat situ, ada salah seorang ahli keluarga ni yang meninggal. Jadi daripada happy-happy, semua dah jadi sedih. Jadi bila diorang nak mengenang kembali memori terakhir dengan si mati tu, diorang ni tengoklah balik video terakhir yang diorang ambil semasa bercuti tu. Jadi banyaklah klip-klip video yang diorang tengok daripada tempat tinggal diorang bercuti tu. Tak tahulah dekat hotel ke apa kan. Sampailah dekat kaki gunung Dakeng tu, semua normal. Tapi ada satu klip video ni yang pelik dan menakutkan. Sebab apa? Ada dua sebab. Yang pertama, video tu video tu ada seorang ni pegang kamera dan ahli keluarga yang lain lalu depan dia. Macam itulah video klip dia. Lepas tu, jadi yang si mati ni pun, dia pun ada juga dalam video tu. Jadi bila masing-masing lalu, masing-masing pun tunjuklah peace apa. Lepas tu ada yang lambai, senyum apa semua kan. Nampak happy lah semua orang. Tapi bila turn yang si mati tu, masa dia hidup lagi lah. Dia senyum. Mula-mula muka dia normal. Tapi yang ramai-ramai ahli keluarga ni terperasan muka dia ni macam berubah. Sekejap aja berubah daripada senyum jadi macam muka orang lain, muka yang menakutkan. Okey, tu benda pertama yang pelik dan menakutkan. Benda yang kedua pula, rombongan keluarga ni kan dia lalu seorang-seorang kan, ramai-ramai sebaris tu. Tiba-tiba last sekali kat belakang ada budak perempuan pakai baju warna merah. Dan seorang pun tak perasan budak tu ada masa sedang bercuti kat sana, masa tengah jalan dekat tempat hiking tu di Gunung Dakeng tu. Semua orang pandang satu sama lain lah, tanya, kau perasan ke ada budak ni ikut kita? Tak ada. Semua orang, seorang pun tak perasan. Masa dia orang pergi kat situ ada budak ikut. Dia orang teliti betul-betul video tu. Budak tu, badan aja budak, muka tak macam budak dan tak macam manusia sangat. Sebab apa? Sebab kulit dia warna hijau kebiruan. Dan satu benda lagi, dia orang terperasan cara budak ni berjalan pelik, tak macam orang biasa. Tak lama lepas dia orang menonton video tu, ada lagi seorang ahli keluarga dia yang meninggal, yang pergi bercuti sama-sama tu. Masa tu keluarga tu dia dah rasa memang ketakutan, dan dia orang percaya dia orang dah disumpah oleh benda tu, oleh makhluk yang ada dekat gunung tu. Jadi apa yang dia orang ni buat? Dia orang hantar klip video tu ke satu channel TV ni, rancangan TV. Dia hantar ke situ untuk bagi amaran dekat siapa-siapa yang nak pergi ke gunung tu lah, Gunung Dakeng tu. Jadi dia hantar video klip tu bersertalah dengan cerita apa yang dah terjadi dekat dia orang. Lepas tu pihak TV ni pula, pihak rancangan TV ni pula, mula-mulanya macam tak percaya je. Dia ambil klip video tu. Tapi dia mula-mula macam tak percaya lah, ni bukan betul ni reka je kot, ataupun prank aje. Pihak rancangan TV tu anggap macam tu je.
Tapi dia siarkan juga sebab benda ni macam menarik kan. Tapi lepas dia siarkan kepada umum video klip tu, dia orang mula dapat feedback daripada penonton, beberapa orang penonton. Dan penonton-penonton yang bagi feedback tu semuanya mendakwa pernah jumpa juga lembaga yang sama masa dia orang pergi ke Dakeng, ke Gunung Dakeng. Dan penonton-penonton ni bagi benda yang sama. Dia orang lepas jumpa dengan lembaga tu, dia orang ni sering bermimpi buruk, mimpi benda-benda yang tak elok lah. Budak perempuan ni dipercayai adalah satu jenis makhluk, iaitu hantu gunung yang memang tinggal dekat Taiwan, dekat daerah Taichung, dekat Gunung Dakeng tu. Sifat sebenar hantu gunung ni masih lagi belum diketahui. Tapi ada dua pendapat yang macam famous lah dekat Taiwan ni. Satu pendapat mengatakan hantu gunung ni dia macam makhluk legenda. Contoh dia macam unicorn, Bigfoot, serigala jadian, benda-benda macam tu. Dia lebih kurang macam benda-benda tu, dan dia orang percaya, pendapat ni percaya hantu gunung ni ada kuasa gaib, kuasa macam magic macam tu. Dan satu lagi kepercayaan adalah hantu gunung ni adalah syaitan, syaitan ataupun jin lah, yang menjelma. Dia boleh menjelma bagai bentuk, dan dekat gunung tu dia membentuk merupa sebagai seorang budak perempuan yang berbaju merah. Rakyat Taiwan, terutamanya di daerah Taichung ni, kata hantu gunung ni bila dia menjelmakan diri, dia akan gunakan kebolehan dia. Kebolehan dia iaitu menciptakan ilusi ataupun menciptakan gambaran untuk mengumpan mangsa. Dia tunggu seorang ni. Dia target dulu seorang. Lepas tu dia gunakan kuasa dia tu, kuasa ilusi, ataupun macam kalau bahasa kita macam pukau lah. Jadi orang tu dia nampak something yang hantu tu nak orang tu nampak. Dia buat ilusi macam tu, dan dia mula tarik orang tu ikut dia ke dalam hutan. Dan dekat sana mangsa tu akan diberi makan benda-benda yang kotor lah. Kotoran tak tahulah, tanah ke, cacing ke, serangga pun ada. Tapi masa tu mangsa ni dia tak nampak benda-benda kotor tu, sebab dia dah kena macam ilusi, kuasa ilusi yang hantu tu buat dekat orang tu. Jadi dia nampak makanan yang lazat lah, makanan yang sedap. Dah banyak kes sebenarnya yang jadi macam tu, yang berkaitan dengan hantu gunung ni. Ada yang jenis bernasib baik tu, dia orang jumpa, walaupun dah berhari-hari kan, tapi orang jumpa dalam keadaan masih hidup, jadi sempatlah diselamatkan. Tapi ada juga yang kurang bernasib baik, orang jumpa memang dah tak bernyawa. Jadi bila dah dibuat postmortem, buat bedah siasat semua, biasanya kematian tu berpunca daripada hidrasi, maknanya badan ni kehilangan air yang banyak. Dan ada juga disebabkan oleh kebuluran. Dan ada juga kes yang hilang, tak jumpa-jumpa sampai sudah pun ada. Ramai orang Taiwan, terutama yang tinggal dekat dengan Gunung Dakeng, dalam daerah Taichung tu, memang percaya hantu gunung ni wujud. Pada tahun 2014 ada lagi berlaku kejadian macam tu. Tapi yang kejadian kali ni 2014 ni, dia bukan di Gunung Dakeng kalau tak silap saya. Dia di tempat lain. Dia macam bertentangan kalau tengok dalam peta tu. Macam daerah Taichung di sebelah barat. Di sebelah timur. Di sebelah timur Taiwan. Yang ini di sebelah belah barat. Dia bertangan. Tak ingat nama dia apa. Tapi tempat lain lah, bukan di Dakeng. Ada seorang makcik tua ni. Makcik tua ni dah umur 80 lebih dah. Makcik tu dia ikut anak-anak dia, ikut pergi berjalan-jalan dekat tempat hiking tu kan. Jadi makcik tua ni hilang. Dia hilang bila dia pergi dekat tandas awam yang ada dekat situ. Kan kalau tempat hiking biasanya dekat bawah tu dia ada toilet, ada kan, tandas awam semua. Dia hilang kat situ lah. Anak-anak dia tunggu dia keluar, tak keluar-keluar daripada tandas. Bila dah lama, lebih kurang dalam sehari lebih ataupun 2 hari macam tu, makcik tu hilang. Ramailah datang membantu nak cari makcik tu. Daripada pihak mencari dan menyelamat, bomba semualah. Ada lebih kurang 50 orang lebih menyertai operasi mencari makcik tu. Dan diorang mencari ni lama, lebih kurang 5 hari baru diorang jumpa makcik tu. Pasukan mencari dan menyelamat ni jumpa makcik tu beberapa kilometer daripada tandas awam yang tempat makcik tu pergi. Maknanya jauh lah.
Dan lokasi yang dia jumpa makcik tu adalah dekat dengan sungai. Makcik tu dia duduk dekat bawah batu besar. Ada satu batu besar ni, dia ada gap kat bawah tu, gap kecil, muat lah untuk seorang. Makcik tu duduk dalam tu. Dia duduk dekat situ dah 5 hari. Masa kumpulan penyelamat tu jumpa makcik tu dalam keadaan separuh sedar. Jadi apa yang diorang ni hairan, apa yang diorang ni pelik, macam mana makcik ni boleh sampai ke situ, sebab jauh tu. Makcik tu pergi seorang-seorang. Tak ada bantuan pendaki profesional, tak ada guna alatan apa-apa. Pergi kosong macam tu je. Macam mana boleh sampai kat situ? Dan yang lebih menyeramkan, bila orang tanya makcik tu apa yang jadi semua, makcik tu ceritalah. Ada seorang budak perempuan ni pakai baju merah dan bawa payung. Budak tu yang bawa makcik tu sampai ke situ. Budak tu dah bawa makcik tu daripada Tandas Awam lagi. Jadi bila diorang dengar macam tu, diorang pun pergilah tengok dekat CCTV Tandas tu kan. Dekat luar kawasan Tandas tu ada CCTV. Bila diorang tengok rakaman CCTV tu, diorang nampak makcik ni memang betul ada keluar daripada Tandas tu. Tapi makcik ni dia macam keadaan khayal, macam orang mabuk. Apabila dia keluar daripada Tandas tu, tak macam orang biasa, macam orang khayal lah. Dan dekat sebelah makcik tu ada satu gumpalan macam kabus. Macam mana nak cakap, macam asap lah lebih kurang, berwarna merah. Dan asap tu, kabus tu, dia iringi makcik tu pergi ke jalur pendakian. Sebenarnya ada filem tentang benda ni. Tajuk dia Tag Along. Saya dah pernah tengok cerita ni, tapi Tag Along 2 boleh tahan jugalah cerita dia. Cerita pasal budak baju merah ni lah. Cerita ni tahun berapa tahun 2014 ke 2016 macam tu lah. Cerita dah lama lah. Tag Along 3 pun ada rasanya, tapi Tag Along 3 saya tak tengok lagi lah. Ada yang cakap hantu gunung ni dia tak ada 2 jenis. Ada yang jenis main-main je. Maknanya dia sorok, kalau dia sorok pun dia sorok sekejap aja macam tu. Dia nak just nak berseronok. Dan ada satu jenis lagi memang nak nak musnahkan orang. Memang nak memudaratkan orang lah. Dan dikatakan gadis, budak perempuan yang berbaju merah ni tergolong dalam kategori yang kedua tu. Memang nak memudaratkan orang. Kisah kedua dialami oleh Mei Ling. Nama samaran lah. Kisah ni berlaku dekat China. Masa kejadian yang berlaku, Mei Ling ni masih lagi bersekolah rendah lah. Mungkin 9-10 tahun macam tu umur dia masa kejadian tu. Mei Ling ni dia hidup di kawasan, bukanlah di bandar, di kawasan yang tak ramai orang. Macam mana nak cakap, dekat situ ada kilang, tapi kilang yang dah tutup. Ada satu kilang patung manekin yang kalau kita pergi kedai baju kan dia ada patung yang orang pakaikan baju, macam model patung tu lah, patung manekin. Dekat tempat Mei Ling ni selalu balik sekolah, dia ada lalu dekat kawasan tu, kawasan kilang tinggal tu. Mei Ling ni seingat-ingat dia lah, daripada masa tu memang kilang tu dah tutup. Memang dah tak beroperasi, sebab dia cakap dia tak pernah nampak siapa-siapa masuk ataupun keluar daripada kawasan tu. Dan kawasan tu dikelilingi oleh kawat duri yang bulat tu keliling kawasan tu. Jadi dekat dalam kawasan kilang tinggal tu memang banyaklah sisa-sisa, maknanya patung manekin yang dah pecah, yang tak sempurna sifat lah. Ada yang tinggal kepala saja, ada yang tinggal badan yang belah atas je, ada kaki saja, macam tu. Berlambak lah dekat dalam tu. Dan sepanjang jalan yang Mei Ling ni nak balik ke rumah, daripada sekolah nak balik ke rumah tu, banyak kawasan lapang. Kawasan lapang macam padang, macam kawasan yang tak digunakan lah, di keliling kilang tinggal tu. Ada kawasan semak, dan rumah pun tak banyak dekat kawasan tu. Rumah jauh ada satu, jauh ada sebiji, macam tu rumah. Keadaan di kawasan yang Mei Ling selalu ulang-alik daripada sekolah ke rumah lah. Pada satu hari ni, Mei Ling dia selalu lalu dekat situ kan, dekat depan kilang tu. Tapi ada satu hari ni, bila dia balik sekolah, dia rasa teringin nak pergi tengok dekat belakang kilang ada apa. Jadi dia pun pergilah, dia seorang diri. Dia ulang-alik ke sekolah tu seorang diri.
Apa tu, bila dia pergi ke belakang, dia tengok dekat belakang tu memang kotor. Ada macam apa, paya, macam mana lopak air yang macam mana nak cakap macam paya lah, ke kolam macam tu lah lebih kurang. Timbunan sampah pun banyak dekat situ dan memang sangat busuk tempat tu. Masa tu Mei Ling memang dah nak patah balik lah, tak nak duduk kat situ lama-lama sebab busuk dan kotor. Tapi sebelum dia berpaling nak keluar daripada kawasan tu, dia ternampak ada satu patung manikin ni yang cantik, rambut panjang. Patung manikin perempuan lah, maknanya body dia tu perempuan lah. Dan patung tu dia duduk dalam air. Bila Mei Ling ni budak, masa tu dia budak lagi, 9 ataupun 10 tahun mungkin lah. Dia macam wah, dia teruja lah sebab kan dia selalu tengok yang jenis dah pecah apa semua kan. Mei Ling tengok elok lagi yang ni, dia tengok sebab nampak dalam air tu kaki dia elok lagi apa semua kan. Jadi separuh badan patung tu macam timbul ke atas, yang separuh lagi ke bawah macam tu. Jadi Mei Ling ni wah, seronoknya dia nak ambil dia nak ambil dan dia nak main lah, nak buat nak main dengan kawan-kawan dia lah, konon-kononnya lah. Mei Ling ni pun terfikir, ni kalau aku tarik keluar, aku cuci patung ni, boleh main, bolehlah aku menunjuk dekat kawan-kawan aku ada patung mainan yang besar. Dia fikir macam tu lah, fikiran budak-budak kan. Jadi si Mei Ling ni pun, dia pun usahalah seorang-seorang. Dia cubalah nak pergi ke situ dan nak tarik patung yang berbentuk perempuan tu. Jadi dia nak pergi boleh lah, tapi teruklah kotor lah baju sekolah dia, kain dia dengan kasut sekolah dia semua kotor lah. Dia takut mak dia marah kan. Lagi satu, dia nak try tarik tapi tak sampai. Jadi tak apalah, dia memang sedih jugalah tak dapat nak tarik kan patung tu. Tapi tak apalah, sebab dia takut mak dia marah nanti balik keadaan kotor. Dah tak boleh tarik tu pun dia tinggalkanlah patung tu. Tapi dia tak bagi tahu orang. Sebab dia tak naklah kawan-kawan dia tahu. Nanti kalau kawan-kawan dia tahu, tak dapatlah dekat dia patung tu. Kawan-kawan dia mungkin datang situ ramai-ramai tarik ke apa kan. Jadi dia tak bagi tahu siapa-siapa pun pasal benda ni. Jadi hari seterusnya Mei Ling ni dia nak pergi tengok lagi patung tu. Tak dapat nak tarik, tak dapat nak simpan kat rumah, dapat tengok pun tak apalah. Macam budak tengok mainan lah macam mana. Kalau tak boleh nak beli mainan mahal apa kan, kalau boleh tengok pun jadilah, tengok hari-hari. Tapi bila Mei Ling ni pergi, hari bertukar hari, dia tengok, dia terperasan kulit patung tu daripada putih dah bertukar, makin lama makin gelap, dah jadi biru, lepas tu jadi hitam. Dan Mei Ling juga terperasan rambut patung tu daripada penuh panjang, nampak cantik, berkilat semua, lama-lama dah gugur, dah jadi macam nak botak dah. Dan Mei Ling juga perasan kulit patung manikin tu juga ada kesan macam digigit tikus lah, ataupun digigit binatang apa tak tahulah, biawak ke apa kan. Memang dah macam kesan digigit lah. Lepas tu Mei Ling sebagai budak-budak ni, dia cuma mengelengkan kepala je. Dan dia cakap, benda cantik-cantik lama-lama jadi macam ni juga, dia cakap dalam hati dia lah. Jadi lama kelamaan Mei Ling dah hilang minat dekat patung tu. Dan kali terakhir dia tengok, patung tu dah tenggelam habis ke dalam air lah. Jadi masa berlalu dan Mei Ling pun dah habis sekolah rendah, dah masuk sekolah menengah lah maknanya. Dan dia dah tak lalu lagi dah kawasan tu. Lepas tu masa berlalu, dia pun dah tak duduk kat situ lagi. Dia dah pindah. Itu tu masa dia duduk kat kampung lah, sekolah rendah di kampung. Dan bila dia dah dewasa, dia duduk di bandar pula. Dan adalah waktu-waktu yang dia pulang ke kampung. Jadi ada satu hari ni, masa tu dia dah besar lah, dia pulang ke kampung. Dia pun ambil lah basikal yang ada dekat kampung tu, dekat rumah dia tu, kat kampung. Tak tahulah rumah nenek ke apa kan. Dia pun berjalan-jalan dah dekat kawasan yang dia selalu lalu masa dia kecil dulu, masa dia sekolah rendah apa. Dia pun pergilah seorang-seorang naik basikal. Lepas tu dia pergilah dekat jalan yang dia selalu lalu masa dia nak balik daripada sekolah rendah tu, nak balik ke rumah. Dia tengoklah dekat kawasan kilang yang tinggal tu. Jadi kawasan kilang tu termasuklah dengan belakang kilang yang katanya dulu ada dinampak patung tu, dah jadi tempat parking.
tempat parking yang luas dekat situ. Tiba-tiba Mei-Ling ni teringatlah pasal patung tu. Bila dia teringat balik pasal patung tu, serta-merta dia rasa sangat-sangat seram. Yalah, sebab kita dengar mula-mula tu pun kita dah tahu kan. Masa tu baru dia sedar, baru dia teringat dan dia sedar. Benda yang dia tengok dulu masa dia kecil tu, masa dia sekolah rendah tu, benda tu bukan patung, benda tu mayat. Sebab iyalah, mana ada patung jadi tiba-tiba jadi apa tu, jadi gelap, jadi macam kena gigit tikus, badan pun jadi kembung, macam tu tak ada. Rambut luruh semua tu memang mayat. Yang dia nampak dulu tu memang mayat. Dan bau busuk tu pun sebenarnya bau mayat, mayat yang reput. Mei-Ling pun dia apa tu cepat-cepat beredar daripada tempat tu dan dia tak tanya siapa-siapa pun pasal apa tu ada jumpa mayat ke apa. Dia tak, dia teruskanlah hidup dia. Tapi benda tu, peristiwa tu memang dia tak dapat lupa sampai sekarang. Setakat itu saja video saya pada kali ni. Saya harap anda semua terhibur lah, penonton-penonton semua terhibur. Bagi penonton yang nak kongsi kisah seram dengan saya, boleh hantar ke alamat email yang tertera kat bawah. Kalau anda semua suka video saya, jangan lupa like, share dan komen. Dan apa tu, pada yang belum subscribe channel saya, tolonglah subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.